Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Didengar? Okey, saya mulakan dengan pagi ini majlis serah terima tugas pengarah Jabatan Siasatan Pengawasan Trafik di antara CP Datuk Muhammad Azman dan juga DCP Datuk Muhammad Nasri Omar telah berlangsung alhamdulillah dengan sempurnanya. Datuk Muhammad Azman telah pun bertugas. Datuk Azman telah pun bertugas ataupun berkhidmat dalam pasukan polis selama 38 tahun 3 bulan 5 hari dan seorang pegawai yang sangat berkaliber, mempunyai inisiatif yang baik selama ini. Sebelum Datuk Azman ke pengarah, beliau adalah Komisioner Polis Sarawak. Komisioner Polis Sarawak, dan banyak usaha-usaha dalam segi pembaikan kuartus barang dan juga kebajikan anggota pegawai telah pun diuruskan semasa beliau di Sarawak. Alhamdulillah. So, bagi menggantikan Datuk Azman adalah Datuk Muhammad Nasri, Timbalan Pengarah 1 JSPT juga. Yang saya percaya sama juga pengalamannya, lama juga dalam pasukan polis. Sebelum ini banyak tempat, dan percaya prestasi yang akan tunjukkan adalah baik. Okey, itu saja. Buat masa ini itu saja. Apa yang nak ditanya? Ada calon tetap untuk akan isi jawatan. Kita akan bincang dengan menteri. Akan berbincang, kita akan buat nama calon. Pengarah pengurusan pun ada sini. Kita akan bincang siapa calon-calon pengarah, termasuk calon daripada KP Penang pun kita akan bincang juga. Selain daripada itulah. Any time frame bila kita akan dalam masa terdekat lah, insyaAllah. Dalam masa terdekat. Untuk kita isi pengarah dan juga KP Penang. Yuk, belakang dulu. Boleh diam sikit tak? Okey. Selain daripada itu, saya pun nak cakap tentang Oslamad. Ambil peluang untuk bercakap dengan Oslamad. Oslamad kali ini adalah Oslamad 22, bermula daripada 8 sehingga 13 hari bulan, iaitu 2 hari sebelum, 2 hari selepas perayaan Aidilfitri yang kita jangkakan insya-Allah pada 10 dan 11. Konsep Oslamad 22 ini bertumpukan kepada bagi kita mengurangkan kemalangan di tahap yang paling minimal lah kalau kita boleh buat, dan memastikan aliran trafik berjalan dengan lancar. Masih lagi mengekalkan tema yang sama, rumah selamat sampai ke destinasi. So, kita punya rakan strategi pada tahun ini adalah Telekom Malaysia dalam Oslamad Hari Raya Aidilfitri pada kali ini lah. Perkara yang sama juga, objektif utama kita dalam Oslamad ini adalah pendekatan berteraskan total enforcement dan delivery service. Kita masih kekalkan tahun-tahun yang lepas pun sama, bertujuan mendidik pengguna jalan raya agar lebih berhemah dengan pendekatan berikutlah. Memendung peningkatan kemalangan dan kematian, menguruskan kelancaran lalu lintas, respon segera kepada kes menarik perhatian, kemudian mencegah kejadian pecah rumah dan juga meningkatkan rondaan di kawasan komuniti. Apa yang mustahak di sini pada saya lah tumpuan kita apabila kempen ini diadakan, tumpuan kita adalah kepada mendidik bila op ini ada. Yang pertama sekali, sikap adalah salah satu elemen.
Yang penting sebagai pengguna jalan raya, kerana semua pengguna jalan raya hendaklah bertanggungjawab di antara satu sama lain. Itu sangat mustahak. So saya juga nak beri nasihat kepada pengguna supaya di masa perayaan ini perlu diingatkan kepada pengguna jalan raya supaya mematuhi peraturan undang-undang lalu lintas bagi menjamin keselamatan di jalan raya. Kemudian rancang perjalanan berhemah, berhati-hati dan fokus kepada pemanduan dan juga cuba mengurangkan kemalangan lah bila kita fokus apa semua ni, berhati-hati. Pengguna jalan raya juga perlu memastikan kenderaan yang akan digunakan berada pada tahap yang terbaik. Dah pergi servis, dah buat pemeriksaan fizikal, lampu isyarat, lampu semua menyala. Dan pemandu pula, bagi pemandu, kalau ada dua pemandu tak apalah. Kalau ada seorang pemandu, tentukan tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu mustahak. Dia micro sleep ni pun bahaya. Selain daripada itu juga saya nak mengingatkan kepada mana-mana masyarakat yang hendak pulang ke kampung berhari raya, maklumkan pergerakan bahawa kita tiada di kediaman kepada balai polis yang berhadiran ataupun menggunakan USP untuk memaklumkan. Pasal kita akan membuat rondaan di kawasan-kawasan rumah yang dimaklumkan bahawa penghuni dia bercuti berhari raya menyambut Aidilfitri. Bukan saja yang bercuti untuk menyambut Aidilfitri, yang bukan Muslim pun boleh. Bila kita nak keluar daripada rumah, maklumkan, insyaAllah. Okey, itu daripada saya. Terima kasih. Yang melibatkan 6 kesalahan utama ke mahkamah tu masih. Oh, yang itu masih lagi menggunakan telefon bimbit, memotong garisan berkembar, kemudian langgaran pemerah, potong queue, dia semua ada 6. Potong queue, nanti dia bagi. Seluruh negara Berapa ramai? Ya. 5,000 lebih. 5,900 dekat 6,000. The full country. Bercakap mengenai keselamatan jalan raya kan, semalam ke 2 hari lepas viral pasal ramai-ramai U-turn di exit Raub. Sebab dia nak mengelak kesesakan. So macam mana tu? Okey. Di highway. Sebenarnya hotspot dengan black spot ini memang kita jaga. Kita akan tentukan. Tetapi disebabkan volume yang banyak, kenderaan yang banyak, memang akan jam macam tu. Kita akan jaga. Ada kita viralkan juga apa anggota-anggota kita berjaga di Raub tu. Saya terima tu semua. Pasal volume dia terlampau banyak. Bila orang lari keluar pergi ke Raub, itulah. Jadi macam mana pula tindakan kepada mereka yang U-turn? Yang itu memang tak sepatutnya. Kita akan nasihatkan. Buat masa ini kita lebih nak beri nasihat pasal orang nak balik kampung. Bukan kita nak mencari kesalahan. Kita nak mempermudahkan, nak melancarkan lalu lintas. Mungkin yang U-turn tu kita akan tutup U-turn tu supaya tak boleh U-turn. Itu mungkin salah satu pendekatan kita. Okey. Perkembangan tentang dua anggota maritim yang ditembak di Punak Sabah tu, ada perkembangan terkini? Masa ni kesihatan kita teruskan. Anggota APMM tu telah pun seorang tu telah pun operate mata dia di bawah mata. Di bawah mata dah dikeluarkan peluru dan alhamdulillah mata dia tidak dikeluarkan. Kalau tidak, awalnya tu kononnya bubuh mata palsu, tapi tak, selamat, dalam keadaan stabil sekarang ni. So kesihatan masih diteruskan. Saya juga mengingatkan, kita nampak bahawa ini ada satu kes rompakan laut di mana apabila keadaan musim perayaan ini berlaku, ada yang nak balik daripada Punak ni nak pergi ke Sempurna nak balik, dan diorang ni perompak laut ini mengambil kesempatan untuk merompak bot-bot yang ada di laut di kawasan laut tersebut. Ini adalah memang kita akan pihak kita juga Merin akan buat rondaan lah, selain daripada APMN sendiri akan buat rondaan. So memang diorang ni memang ambil kesempatan untuk merompak dari perjalanan balik. Dia merompak orang yang balik atau orang yang datang.
Pasal musim perayaan kan, ada orang yang pergi dan balik. Actually memang senjata tu memang dia orang selalu bawa ke kumpulan perompak ni memang ada Itu kita siasat lah, oi. Kalau kita dah tahu dia dah mati awal. tak, memang kumpulan memang dengan senjata ke tentang senjata. Dia memang ada senjata lah, tapi kita nak confirm kan apa senjata dia dan senjata kita. Ini memang perkembangan siasatan. Apa perkembangan siasatan Facebook itu gimana? Perkembangan siasatan. Oh, masih dalam siasatan kita lagi. Belum ada apa-apa. Kita mengkaji CCTV pun ada yang tidak dapat membantu kita. So kita sekarang ini lebih kepada maklumat dan risikan untuk kita dapat. Maklumat daripada orang ramai. Yes, maklumat daripada orang ramai. Yang perkembangan tentang yang kes yang orang ikut yang vigilante yang mengikut orang yang komen tu kan di apa kan Mengumpul macam mana yang vigilante tu isu sikit lah Stoknya yang suspek Cina yang kena diikut sebelum ditangkap polis. Maksud I check tadi tu. Tan Sri ini update on the case kasut semalam yang Okey, kasut. Berkenaan dengan kasut yang seolah-olah dengan Allah tu. Pihak JSJ akan berurusan dengan Jakim untuk melihat adakah itu dia punya model dia mengikut model kasut itu ataupun itu adalah khat yang mana KHAT melambangkan itu tulisan khat Allah. Kita akan minta Jakim untuk membantu kita lah. So siasatan kita teruskan lagi. Rampasan di negeri Johor, KL, Penang dan Kedah atas kasut Vern ni sejumlah 1,145 pasang kita rampas. Tak ada tangkapan. Yes, kita nak confirmkan dulu apa kesalahan atas dia punya signage lah, kita panggil signage lambang itu. Tapi adakah mesti akan panggil pihak jenama kasut? Memang dia display dekat Vern tu punya ni. Mungkin masih boleh akan panggil pihak ni. Itu kita dah tentulah. Penjual itu ataupun pengusaha pengeluar itu kita akan panggil dan bertanya. Selain pada itu, yang mustahak adalah daripada laporan Jakim itu sendiri. Apa laporan yang bagi? Pagi ni berapa dah banyak? Report sehingga pukul 7 malam semalam, petang semalam, 8 report tu lah saya bagi. 8 report. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Nasri, yang merindu sikit Nasri, dia memang trend musim perayaan tu macam mana tahun 4 kali Apa dia? di Sabah. Tidak semestinya itu, tapi kebetulan pada hari itu. Tapi kita punya maklumat bahawa itu adalah perompak laut lah, mengambil kesempatan. Tapi dah kena pasti. Dah kena pasti ke ada tim Mengikut salah seorang kita kena pasti. Orang tempatan ya? Kita kena pastilah, saya tak mau beritahu negara mana. Dan saya ada kaitan dengan militer sebelah sana tu. Kalau saya cakap perompak laut tu mungkin tidak ada. Tapi siasatan kita masih kita teruskan. Kita nak confirm. Buat hari ni saya cakap tak ada lah. Saya cakap buat hari ni bahawa daripada siasatan kita nampak dia mengambil peluang merompak. Apa ni kes pasal orang Israel yang dekat kes Shalom Abitan. Okey, warga Israel dua. Okey. Suami isteri yang memiliki senjata api kita tuduh hari ini di Mahkamah Kelang. Warga Israel kita masih teruskan siasatan untuk kita mengumpul lagi maklumat dan untuk kita mendapat apakah motif sebenar dia memiliki 6 senjata api yang diseluduk kita tahu daripada negara sahabat, daripada jiran. So mungkin dalam minggu ini jugalah pertuduhan ke atas warga negara Israel yang memiliki senjata api itu akan dibuat dalam mungkin lepas raya ke. Okey. Terima kasih. Selamat berpuasa. Saya